Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dan anda sedang menyaksikan BIS Malaysia. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di TV1 dan saluran berita RTM. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Live BIS Malaysia. Saudara, rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2025 dibentangkan di Dewan Rakyat Jumaat lalu oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. 3 tumpuan diberikan iaitu membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. Menyaksikan sebanyak 421 bilion ringgit diperuntukkan, nilai tertinggi berbanding sebelum ini. Sejauh mana belanjawan 2025 akan terus diperhebat di bawah aspirasi ekonomi Madani menjayakan belanjawan 2025. Topik ini akan kita bincangkan dalam segmen Bual BIS seketika nanti. Yang Dipertua, Keselamatan Cyber Negara dan Pengubalan Akta Cyber 2024 Naksa akan diberi tambahan perjawatan seramai 100 orang dengan tambahan peruntukan 10 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa negara kini berada di persimpangan yang terpenting walaupun berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dunia dan cabaran ekonomi global. Dasar-dasar yang dirangka oleh kerajaan ketika ini berjaya menarik beberapa pelaburan besar yang strategik dan akan menjamin kemakmuran yang berpanjangan buat negara. Dan belanjawan 2025 yang dibentangkan Jumaat lalu menekankan usaha pemulihan ekonomi, menguasai aspek inovasi selain memastikan pengagihan kekayaan yang lebih adil dan saksama. Secara tidak langsung juga, belanjawan kali ini akan terus memperkukuh iltizam negara dalam membina masa depan yang hijau, digital dan berdaya tahan selain terus membela rakyat tanpa ada yang terpinggir dalam usaha menggapai status negara berpendapatan tinggi. Maka bagi membincangkan tentang usaha menjayakan belanjawan 2025, telah pun bersedia di studio ketika ini Timbalan Dekan Akademik Hamad bin Khalifa University, Profesor Madya Dr. Iskandar Shah Muhammad Rasid. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum Zamil, apa khabar? Baik. Terima kasih bersama dengan kami di BIS Malaysia hari ini, Datuk. Thanks for having me. Baik, mungkin sebagai permulaannya, mungkin Doktor boleh kongsikan apa aspirasi utama belanjawan 2025 kali ini berbanding tahun-tahun sebelumnya? Belanjawan tahun ini istimewa lah. Ya. Inisiatifnya terlampau banyak. So saya rumuskan 3 perkara utama. Baik. Okay. Yang pertama, belanjawan yang kurang populis, di mana isu subsidi disentuh secara menyeluruh. Cukai especially menggunakan SST dipelbagaikan lagi. So itu menunjukkan kesedaran untuk mencapai fiscal responsibility ataupun kita kata kedudukan fiskal negara yang baiklah. Kedua, mengurangkan jurang antara negeri, terutamanya negeri yang maju dan negeri yang kurang maju, dan juga mengurangkan gap antara rakyat yang kaya dan juga yang middle class dan juga golongan bawahan. Yang ketiga, yang paling utama sekali dalam bajet kali ini adalah kita punya aspirasi untuk menjadi negara maju, mencapai fokus pada innovations, inovasi, dan juga memartabatkan fundamentals yang berasaskan pada teknologi, kepada sustainability, dan juga rakyat yang berkapasiti tinggi. Baik, itu antara orang kata 3 yang dinyatakan oleh doktor, dan mungkin kita dah tahu ataupun kita dah dengar Jumaat lalu mengenai anggaran belanjawannya. Mungkin doktor boleh kongsikan sekali lagi anggaran belanjawan 2025 dan sejauh mana peruntukan belanjawan ini mencerminkan keutamaan negara dalam untuk kita menghadapi cabaran ekonomi buat masa sekarang ni, doktor. I think perkara yang paling penting kita lihat ialah perkataan ketidaktentuan lah. Okay, so di mana di sini kerajaan intervention, kalau you tengok nombor tu 421 bilion. We can say the mother of all budgets, antara yang terbesar yang pernah dibentangkan oleh kerajaan. Peningkatan yang agak ketara, dan juga banyak projek-projek yang dilaksanakan di peringkat-peringkat negeri, menunjukkan bahawa kerajaan sedar bahawa kita perlu lebih agresif untuk menyediakan Malaysia pada ekonomi yang akan datang.
So kita banyak tengok sektor-sektor yang key seperti pelancongan, infrastruktur, penghubungan, logistik, education, kesihatan dan juga keselamatan mendapat perhatian yang baik daripada kerajaan. So ini menunjukkan bahawa kerajaan menyediakan Malaysia untuk anjakan yang lebih cepatlah dan lebih agresiflah untuk ekonomi yang akan datang, terutamanya dengan isu-isu geopolitik yang berlaku sekarang ni. Penting bahawa kalau ada konflik di tempat lain, Malaysia bersedia untuk become more resilient dari segi ketahanan ekonomi. Baik, memang setiap tahun pun belanjawan sebelum ini pun kita memikirkan tentang ketidaktentuan geopolitik juga dan sebagainya. Mungkin untuk tahun hadapan belanjawan 2025 ini, bagaimana kita nak memastikan kesinambungannya berdasarkan belanjawan-belanjawan sebelum ini? Pastinya kita di tahun ketiga pemerintahan Yang Berhormat Perdana Menteri di bawah kerangka ekonomi madani. Bagaimana kita boleh selarikannya juga belanjawan 2025 dengan aspirasi madani itu sendiri? I think kalau kita tengok pemerintahan kerajaan madani selama 3 tahun, prinsip asas dia sama. Kedudukan fiskal, inovasi dari segi AI dan juga teknologi, dan juga green technology lah, ataupun kelestarian ekonomi, kelestarian hijau dan sebagainya. So prinsipal dia sama. Cuma kita lihat pada kerajaan kali ini adalah langkah-langkah populis yang sebelum ni lebih kepada subsidi dan sebagainya dikurangkan. Pada masa yang sama, penjimatan dari segi subsidi ini digunakan untuk menyediakan kerajaan ataupun menyediakan negara untuk peringkat yang lebih tinggi lah. So benda ni bukanlah benda yang kita kata kerajaan tak ada continuation. Cuma benda ni dah berlaku, cuma tahun ni kita nampak lebih agresif dan juga kita nampak kestabilan politik juga membantu kerajaan untuk melaksanakan projek-projek tersebut lah. So kita harap bahawa dengan pelaksanaan semua projek-projek ni semua, kita nampaklah dari segi produktiviti, kita nampak dari segi kesediaan rakyat, kita nampak kurangnya kejurangan, kita nampak kuasa beli yang lebih baik, dan juga kita boleh ekspor produk-produk kita keluar negara, produktiviti akan terus meningkat sebab ekonomi ni satu kitaran kan. So kelebihan pendapatan yang rakyat akan dapat, kita panggil yang boleh di-spend untuk tu, boleh meningkat lagi taraf hidup rakyat, terutamanya golongan bawahan dan juga golongan middle class lah. Baik, dari segi apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri minggu lalu, hari Jumaat yang lalu, apa sektor-sektor utama yang diberi penekanan dalam belanjawan, dan adakah sektor-sektor ini masih sama sebelum ini atau mungkin ada sedikit perubahan dan sebagainya? I think kita tengok dari segi 2 tahun ni kebelakangan ni, sebenarnya banyak kerajaan Malaysia dah capai. So kita tengok pada numbers, kedudukan ekonomi kita growing at 4 to 5%. Itu yang pertama. Kedua, kita nampak trade kita, ekspor kita meningkat. Dan kita nampak penyediaan AI dan juga moving towards EV dan green technology juga meningkat. So saya nampak momentum tu semakin hebatlah, semakin kita kata kita dapat rasa momentum tu lah. So sekarang ni apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan ialah satu, pelaksanaan yang baik, kurangnya ketirisan dan sebagainya, execution yang lebih baik, dan juga menunjukkan results lah. So mungkin 2 tahun yang pertama rakyat boleh kata okey kita tunggu, tapi mungkin dah sampai tahun ketiga, tahun keempat ni kita nak tengok result lah. So resultnya normally kita lihat dari segi peluang kerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, mungkin rakyat Malaysia boleh pergi melancong lebih kerap dan sebagainya. So rakyat akan rasa impact tu dalam tempoh masa dalam setahun 2 yang akan datang. So momentum tu akan membawa positive effect pada country lah. So itu yang paling penting lah. So kita perlu rasa impact tu pada diri kita. Baik, untuk kita rasa juga impact kepada rakyat-rakyat yang ada juga contoh-contoh yang diberikan oleh Perdana Menteri minggu lalu. Bagaimana doktor melihat inisiatif-inisiatif yang telah pun dilancarkan sebelum ini, terus dipergiat untuk tahun-tahun yang selepas ini, dan juga apa penambahbaikan yang doktor rasakan sangat tepat untuk kita laksanakan? I think kalau kita tengok pemerintahan kerajaan madani ni, dia selalu tekankan good governance, and then anti-corruption, and then competitiveness, innovation dan sebagainya. So apa yang kita lihat ialah ni semua adalah perkara fundamentals, right? So PM menekankan kita kembali kepada basics, kepada asas, asas yang bagus. So asas yang bagus dibina oleh kekuatan institusi, seperti Bank Negara, seperti Security Commission, sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. So kalau setiap institusi yang kita ada di Malaysia ni melaksanakan tanggungjawab dengan
baik. So inisiatif-inisiatif yang dilancarkan oleh kerajaan ni pelaksanaannya lebih baik, lebih cepat dan juga lebih efektif. So sekarang ni rakyat dah macam bukan kata dulu kita boleh lihat 10 tahun boleh tunggu result kita tu, tapi generasi sekarang dan generasi muda ni perlu cepat. So kita perlukan institusi-institusi yang ada ni melaksanakan tanggungjawab yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Itu harapan pelaksanaan bajet kali ni lah. Baik, dari segi kita lihat juga orang kata untuk melihat pertumbuhan sebuah ekonomi negara itu di Malaysia khususnya industri perusahaan kecil, mikro, sederhana juga orang kata menyokong pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat. Bagaimana Belanjawan 2025 ini terus memperkukuh sokongan terhadap PMKS ini untuk kita lancarkan lagi pertumbuhan ekonomi negara? Saya rasa 3 perkara lah kalau kita nak tengok kepada industri mikro, small, medium dan juga industri kecil dan sederhana ni. Satu, pemodenan. Okay. So maksudnya kita perlukan modernkan SMEs, industri mikro ni dengan adaptasi digital, inovasi dan sebagainya. So solution-solution yang peringkat mikro ni harus ditekankan. Itu yang pertama. Kedua, industri-industri kecil ni semua bukan saja mendapat bantuan tu. So kita gunakan proses mendapat bantuan ni supaya kita formalisasikan industri kecil ni ke dalam ekonomi kita supaya kurangnya aktiviti shadow ekonomi. Alright, dan itu langkah usaha kerajaan dari segi LHDN, e-invoicing dan sebagainya, itu untuk mengurangkan shadow ekonomi supaya inklusif SME ni. Yang ketiga, supaya kita meningkatkan lagi produktiviti SME ni supaya dia tidak menjadi saja local player tapi dia slowly become regional player. So bila dia become regional player ni, dia akan tambah lagi produktiviti, dia punya produktiviti pun akan menambahkan lagi peluang pekerjaan dan sebagainya. So kita kena upscale ataupun naikkan status SME ni daripada local player at least kepada regional player. So yang tu memerlukan kualiti SME ataupun industri kecil dan mikro yang cukup bagus, yang cukup moden. So kita boleh lihat kerajaan agresif dalam penambah baik infrastruktur, gerai-gerai yang lebih moden, digitalization dari segi payment, pembayaran dan sebagainya. So ini kita lakukan secara holistik. Bukan saja nak modernkan ekonomi tapi nak mengurangkan kita kata shadow ekonomi yang mana yang tak inklusif, supaya yang paling penting kerajaan boleh meningkatkan cukai daripada kegiatan perniagaan. Kita punya kutipan cukai dah lah sikit, so kita nak spend banyak. So ini yang kita kena balance lah, bawa diorang ke dalam ekonomi supaya kita boleh lagi meningkatkan dan kita boleh bagi nasihat yang lebih baik untuk memodernkan perniagaan mereka. Baik, dari segi dasar percukaian pula, bagaimana doktor melihat dalam penekanan yang diberikan oleh Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan terhadap belanjawan kali ini? Saya rasa kali ini banyaklah insentif yang disediakan untuk memacu inovasi lah. So AI-nya, lepas tu kalau kita tengok industri-industri baru, startup, venture capital dari segi grant dan sebagainya. Bukan saja kerajaan tapi kita tengok penglibatan daripada khazanah, penglibatan daripada KUAP dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kerajaan menekankan insentif untuk membina teknologi-teknologi baru supaya Malaysia menjadi sebuah negara yang kompetitif and produktiviti tinggi, dan kita boleh bukan saja compete dekat region kita tapi kita boleh compete dengan some of the best countries in the world lah. Dan Perdana Menteri kita menunjukkan contoh-contoh syarikat yang diinkubasi di Malaysia tapi sekarang dah menjadi global player. So itu saja 1-2 contoh. Mungkin kalau kita boleh expand benda tu, ini menunjukkan bahawa teknologi kita pun boleh berdaya saing di peringkat antarabangsa. Baik, kita akan tanya lagi mengenai bagaimana kita nak menjayakan lagi belanjawan 2025, Doktor. Selepas ini kita akan rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. Rakyat masih terus mengeluh kerana terpaksa berdepan dengan apa yang dianggap sebagai kos yang meningkat. Sebab itu, kita berikan peningkatan tertinggi kepada STR dengan sumbangan asas rahmah. Saya ingin umumkan, pada tahun ini, program asas rahmah SARA untuk rakyat miskin dan STR, sumbangan tunai ramah, akan mendapat peningkatan terbesar dalam sejarah, 13 bilion ringgit. Ini akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa negara. 4.1 juta penerima STR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyCard penerima bermula April 2025
pertama dibelanjakan untuk membeli barangan asas, minuman, ubatan, barang persekolahan dan lain-lain. Dan 600 pasaraya akan disediakan untuk bersama dalam bidang ini. Kategori bujang tidak ketinggalan. Mereka akan mendapat STR RM600. Penambahan ini adalah RM3 bilion. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600. Kita akui dan mendengar terus rungutan demi rungutan tentang kos sara hidup. Lantaran itu kita mengambil langkah serta kebijakan ekonomi yang merupakan peningkatan peruntukan dan kadar maksimum bantuan tunai yang pernah diberikan oleh kerajaan. Kembali dalam BIS Malaysia, hari ini kita berbicara mengenai untuk kita menjayakan belanjawan 2025 bersama dengan Profesor Maria Dr. Iskandar. Baik, kita nak teruskan lagi. Baik, kita melihat kepada pertumbuhan KDNK negara yang agak memberangsangkan dan bagaimana ia juga mendorong kepada anjuran KDNK untuk belanjawan 2025 ini, Doktor. Dua tu berkaitlah. Kalau kita punya KDNK lebih tinggi, kerajaan pun boleh spend banyak lah. Kan? Itu memang given lah. Kalau ikut fiscal responsibility, kita hopefully kita punya, kalau lebih tinggi KDNK kita, kita boleh pinjam lebih banyak dan sebagainya. Dua perkara yang saya nak tekankan kat sini. Yang pertama, kita punya KDNK melangkaui forecast kita, unjuran kita. So itu petanda yang baik. Dan kalau ikut bajet PM yang diumumkan Jumaat tu, kita punya momentum akan positif in 2025 juga. Unjuran dari segi 4.5% kepada 5.5%. So dari segi konteks ekonomi hari ini, kita patut banggalah Malaysia boleh achieve satu tahap KDNK yang agak memberangsangkan. So dari segi itu, momentum ekonomi ini sedang berada dalam landasan yang baik. So cuma kita harap langkah-langkah positif ini kita boleh lagi sihat dari segi kedudukan ringgit, dari segi kedudukan rating kita, dan juga penurunan kadar hutang berbanding dengan KDNK akan juga tu. So benda ni semua akan jadi satu ekosistem yang dinamik untuk terus menarik pelabur-pelabur asing, supaya because diorang tengok keadaan ekonomi kita yang sihat, so pelabur asing sentiasa nak menabur di dalam ekonomi yang sihat. Lepas tu yang paling penting sekali, masalah yang kat Malaysia daripada dulu, tapi ekonomi duk meningkat, kadar gaji terutamanya kepada graduan agak terkebelakang. Okay, so kita kena make sure that kali ni kita jangan ulangi kesilapan yang macam dulu. Kadar gaji kita terkebelakang berbanding dengan produktiviti kita. So kita nak juga keep up kadar gaji kita supaya is kompetitif. Rakyat Malaysia sentiasa mahu kerja di Malaysia. Kita tak ada masalah brain drain, malah kita boleh attract banyak lagi talent-talent daripada luar negara untuk bekerja di Malaysia disebabkan kadar kompetitif kita. So kita jangan terus dengan konsep kita yang bahawa kita nak jadi satu ekonomi yang berkos rendah, tapi kita kena move macam Korea dan Taiwan dan sebagainya, kita move kepada high-end ekonomi. So penyediaan AI dan sebagainya ni hanyalah permulaan. So kita kena bawa momentum yang lebih tinggi. So cuma saya berharap dalam belanjawan tu memang ada bajet untuk pendidikan yang lebih tinggi, tapi mungkin dari segi pendidikan tersebut kita boleh fokus on high-end education yang fokus pada
high impact punya teknologi lah, supaya kita boleh compete dengan negara-negara yang kita kata next level, rather than kita compete dengan same kategori buat masa ni. Ya, baik, dari segi untuk kita meningkatkan kemahiran rakyat kita juga, pekerja-pekerja kita juga seiring dengan kenaikan gaji minimum dan sebagainya, bagaimana dalam konteks belanjawan 2025 ini ia diperhebatkan? Peningkatan gaji minimum ni satu benda yang bagi saya lah benda yang positif. Walaupun memang banyak pengusaha-pengusaha mungkin akan mengadu kos perniagaan meningkat dan sebagainya, tapi di sini kita akan push perniagaan-perniagaan tersebut untuk embrace teknologi supaya dia boleh control the cost. So integration between pekerja dan juga teknologi AI dan juga otomotif, industri 4.0 dan sebagainya, so akan push the industry to the next level. So pekerja pun bukan saja pekerja yang kita kata buat kerja-kerja yang biasa, yang rutin, tapi dia akan ditrain untuk mengendalikan mesin-mesin yang berkapasiti tinggi, lebih produktif. So kadar gaji pun akan lama meningkat mengikut produktiviti tersebut. So ini akan push industri untuk melaksanakan pemodenan, sebab dia tidak boleh bergantung kepada kos pekerja yang rendah. Tapi yang saya minta patut lagi pada kerajaan, janganlah kita kata okey, kita nak kurangkan kos balik dan kita benarkan balik ramai pekerja-pekerja asing untuk terus datang ke Malaysia. Ini masanya kita kata ekonomi tengah momentum baik, kita kurangkan polisi-polisi yang populis, dan pada masa yang sama kita juga perlu perkasakan human capital kita untuk ke peringkat yang lebih tinggi lah. Ini harapan saya lah. Baik, dan setiap kali belanjawannya doktor, kita akan juga melihat kepada ada golongan ini tidak berpuas hati, ada golongan ini sahaja yang mendapat manfaat katanya. Mungkin bagaimana belanjawan 2025 ini benar-benar memastikan setiap golongan rakyat itu mendapat manfaat daripada inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan hari ini? Saya rasa memang kalau kita lihat dari segi mikro ni, mungkin ada yang kurang berpuas hati, ada yang industri yang lebih berpuas hati. Tapi saya rasa ekonomi secara komprehensifnya, kalau Malaysia menjadi sebuah negara yang kompetitif, saya rasa semua pihak akan menikmati ekonomi yang kita kata moden, yang mampan, yang resilient, dan juga lebih dinamik. So kita perlu jadi the leader again, macam mana kita pernah jadi in the 90s, at least dekat konteks ASEAN, mungkin dari segi negara Islam, kita perlu jadi sebuah negara yang contoh supaya orang boleh datang ke sini. Kita nampak teknologi yang moden. Sebenarnya ramai orang underestimate apa yang kita dah capai. Sebenarnya kita ingat Malaysia ni biasa je, tapi kalau you travel ke London, travel ke New York pun, dia punya sistem kereta api pun dah lama juga, kita punya lagi moden. So ada je dari segi sektor-sektor yang kita pun dah ke depan kan. Tapi kita kena bergerak secara komprehensif, keseluruhan, dan juga kita kena kurangkan jurang supaya Sabah dengan Sarawak sama dengan kejayaan di Semenanjung, Utara dan Selatan dan sebagainya. So ini penting supaya kita rasa bukan zero sum game. Kita rasa kita move secara komprehensif sebagai satu negara lah. Itu yang paling penting. Baik, mungkin dari segi pembentangan yang dibuat oleh Perdana Menteri, apa lagi doktor rasakan intipati-intipati yang penting dan menarik untuk kali ini? Saya rasa bagi saya lah, sebab saya minat pada ekonomi dan kewangan, saya rasa pengukuhan ekonomi Islam tu antara satu aspek yang kita rasa menarik. Yang pertama, nak menjadikan ekonomi kewangan perbankan Islam ni sebagai unik dan tidak sama dengan konvensional. Yang kedua, yang paling penting saya rasa pembangunan harta-harta wakaf. So kita lihat pembangunan sebegini akan menjadikan ekonomi kita lebih dinamik, lebih inklusif, dan juga bawa golongan-golongan yang kita kata sebelum ni tidak mendapat peluang, gunakan harta wakaf, kita boleh bawa dia orang dan juga become part of the mainstream economy lah. So ini saya nampak satu lagi pendekatan kerajaan Madani untuk menyurangkan lagi gap antara negeri dan juga antara golongan kaya dan juga golongan miskin. Baik, dari segi pelaksanaan orang kata pengurusan belanjawan 2025 ini juga, apa yang diharapkan sebenarnya untuk kita menghadapi tahun yang akan datang ini? Saya rasa belanjawan ni agak agresif, banyak yang disebut dari segi pengurangan subsidi dan sebagainya, dan juga tidak ada projek mega dan sebagainya. Tapi kerajaan juga perlu menekatkan what is next for Malaysia. Kita laksanakan benda ni semua, apa continuation untuk Malaysia. So kita dah buat inovasi, kita dah buat kelestarian hijau dan sebagainya, tapi identiti Malaysian punya ekonomi ni apa sebenarnya? Kita nak continue nak jadi exporting nation ke, ataupun low cost production ke,
ataupun medium cost production ke, ataupun kita nak start embracing into new venture yang akan menjadikan lebih kepada high end punya value chain lah. So identity ekonomi perlu kita definasi dengan lebih detail in the next 1 or 2 years lah. Once kita start seeing the results of apa yang kita tengah buat sekarang. Ya, untuk kita memikirkan perkara itu, bagaimana elemen orang kata digital ataupun inovasi yang saya rasa turut ditekankan penting juga dalam Belanjawan 2025 ini akan sama-sama menggerakkan Malaysia lagi ke hadapan. Bagaimana Doktor? Saya rasa kalau kita kata infrastruktur, teknologi dan apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya in the simplest word saya boleh kata menjadikan satu identiti yang mudah dipahami lah. So bagi saya identiti tu kena simple. Macam dulu kalau kat Malaysia kita kata dulu okey kita nak memaju, kita nak menjadi negara yang moden. So perkataan moden tu digunakan untuk meningkatkan identiti Malaysia. So sekarang ni apa yang kita lakukan ni perlu create satu identiti yang mana seluruh rakyat rasa okey kita inklusif and cohesive as a country lah. So social cohesion will become the most important factor untuk negara lah. Kita kata kesinambungan dari segi social structure antara rakyat Malaysia lah. So itu saya punya pendapat lah. Ya, baik, dari segi kita lihat juga biasa setiap tahun dasar percukaian seperti kita bincangkan tadi. Bagaimana dasar-dasar percukaian ini, adakah ianya seimbang untuk Belanjawan 2025 ini untuk kita tarik lagi lebih banyak pelaburan untuk masuk ke dalam negara? Saya rasa dari segi cukai dan juga insentif, apa yang kerajaan lakukan dah cukup kompetitif. Kita masih lagi belum lagi sebut soal GST, kita masih lagi AST. Tapi kita kata banyak lagi perlu dilakukan, banyak lagi yang boleh dilakukan, kita boleh lebih kepada agresif dan sebagainya. Tapi saya rasa untuk masa ni execution is the most important thing. In term of policy saya rasa kita cukup. Kita ada gap sana dan sini, tapi secara total kita kata cukup untuk menjana Malaysia for the next 2-3 years. Tapi execution dan juga building institution and the people, rakyat is the most important thing lah. Baik, secara ringkas ni sebelum kita akhiri perbincangan kita untuk hari ini, harapan Doktor terhadap Belanjawan 2025 yang akan dilaksanakan untuk tahun hadapan ni Doktor? Saya rasa pertama ada continuations, kedua ada kejelasan sebab ada polisi-polisi yang diterangkan seperti rationalisation subsidi dan sebagainya perlu diterangkan secara detail, dan ketiga rakyat kena embrace bahawa apa yang akan dilaksanakan ni adalah baik untuk negara. So itu yang saya rasa yang amat penting lah. Baik, kita harapkan supaya Belanjawan 2025 ini akan memberikan lebih banyak manfaat kepada seluruh rakyat dan juga negara, dan kepada anda semua di luar sana untuk kita faham benar apa yang ingin disampaikan menerusi Belanjawan 2025 ini. Baik, dengan itu terima kasih Profesor Madya Dr. Iskandar Shah Muhammad Rasid, Timbalan Dekan Akademik Ahmad bin Khalifah University, untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Segmen World Base itu tadi menutup Bis Malaysia untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk lebih banyak perkembangan semasa. Saya Zamin Nasir. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.